Baik, masih menghidupkan pagi anda. Saya Sofia dan juga bersama Hanif. Dan kita akan berbincang berkenaan dengan bahasa pengantara ataupun penterjemahan maksud bagi perkataan lingua franca, iaitu bahasa pengantara. Okey, dan kita nak jadikan bahasa Melayu sebagai lingua franca juga, bahasa penghubung. Jadi kita nak bersama dengan Profesor Madya TS Dr. Jessica Ong Hai Liao, pakar psikologi bahasa Universiti Pertahanan Nasional dan juga fellow Majlis Profesor Negara bersama kita secara panggilan video untuk berbicara mengenai perkara ini. Selamat pagi, Profesor. Selamat pagi. Okay. Profesor, terima kasih meluangkan masa. Mungkin sebagai permulaannya, Profesor boleh kongsikan bersama kita lah bahasa Melayu, kepentingan perpaduan globalisasi. Kita nak memberikan satu, orang kata, lonjakan yang lebih besar lagi bagi bahasa Melayu ini. Apa yang boleh dikongsikan oleh Profesor sendiri? Baik, terima kasih TV3, selamat menyambut Pesta Keamatan dan selamat ulang tahun ke-73 TV3 yang ke-38 kepada Hanif dan Sofia. Salam sejahtera dan juga salam keluarga Malaysia. Saya melihat dari segi rekod kecemerlangan tu perlu kita lihat bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca dan bahasa penyatu, di mana kita tidak seharusnya ketepikan perkara ini, lebih-lebih lagi penggunaannya diiktiraf oleh perlembagaan dan persekutuan dan diakui ada sebagai jiwa kepada keutuhan bangsa. Bahasa Melayu ini adalah kita melihat Hanif dan Sofia sebagai bahasa aktiviti ekonomi, adalah komunikasi yang berkesan. Dengan adanya komunikasi yang berkesan, maka bahasa itu menonjolkan kejujuran. Bahasa Melayu itu menunjukkan ketelusan, kesantunan, akal budi yang mencerminkan hati budi. Jadi apabila kita ingin belajar bahasa Melayu, tarikan untuk bahasa Melayu adalah kita melihat pelbagai etnik semasa sejarah Melaka lagi kita lihat urusan jual beli ini dan dengan kemajuan alam Melayu ini, perpaduan bukan sahaja di Malaysia tetapi masyarakat seluruh negara. Kita perlu melihat perpaduan globalisasi. Kalau katakan rakyat Malaysia di luar negara sekarang ni sama ada belajar di luar negara ataupun telah kata berhijrah ke luar negara, mereka patut menjadi pempengaruh di sana yang perlu meyakinkan bahawa bahasa Melayu itu boleh dibawa ke peringkat antarabangsa. Sebab bahasa itu adalah unsur penyatu. Jadi kalau kita sendiri tak yakin dengan penggunaan bahasa Melayu sebagai rakyat Malaysia, bagaimana kita ingin menyampaikan atau membawa bahasa Melayu ke peringkat antarabangsa? Hanif dan Sofia. Doktor, saya sangat tertarik sebab ini antara kekuatan yang diberikan oleh doktor berkenaan dengan bahasa Melayu sebagai penghubung ni, lingua franca kita. Tapi kita berdepan dengan cabaran arus kemodenan, kita berdepan dengan cabaran berkenaan dengan tanpa sempadan. Sekarang kita berhubung dengan satu dunia. Bagaimana kita ingin melihat kepada kekuatan bahasa Melayu ni sebagai penghubung juga di Nusantara kita ini, tapi dalam masa sama kita nak seiring, kita nak raikan juga dengan hubungan antarabangsa ini, doktor. Kepada Hanif bahasa jiwa bangsa itu memang kita patutlah letakkan dalam jiwa kita, kerana bahasa itu adalah roh kita kan. Apabila bahasa itu adalah roh negara. Kita belajar bahasa, masalahnya kita hanya belajar kerana terpaksa belajar bahasa Melayu. Bukan begitu Kita belajar bahasa Melayu kerana melihat semula kedudukan bahasa dalam hubungannya dengan kekuatan sesebuah bangsa dan negara. Itu pentingnya Jadi bila kehebatan bangsa tu terselah apabila kita ada ciri-ciri kewibawaan Hanif dan Sofia, di mana perlu kita lihat semula sejarah dia, kearifan setempat, kelestariannya, bahasa lingua franca yang kita lihat sebagai bahasa 200 juta penduduk di rantau itu semasa Nusantara itu sebagai bahasa perantara. Kita berjaya waktu itu kan, berjaya perdagang Arab, Cina, India. Kalau kita kembali kepada sejarah, semuanya memang kita berjaya. Bahasa Melayu dibawa ke peringkat antarabangsa sebagai bahasa kita, bahasa lingua franca. Dan Thomas Bauri menyatakan daripada kamus bahasa Melayu itu sendiri, bahasa Melayu, bahasa Inggeris pada 1701 mengatakan bahasa Melayu adalah lingua franca perdagangan bagi kepulauan Melayu. Jadi kita perlu daripada sekarang mengorak langkah bersama-sama menggunakan pelbagai cara, menggunakan industri kreatif dan banyak lagi cara yang boleh kita bawa ke depan. Kalau berkaitan industri kreatif dengan izin Hanif dan Sofia, saya ingin mencadangkan bahawa kita perlu melihat kepada bahasa Melayu itu ada kreativiti sendiri. Dari segi pantunnya, puisinya, gurindam, dikir barat, kita perlu bawa dengan 3 skop utama, multimedia dia, seni budaya, warisan kita perlu bawa untuk ke peringkat antarabangsa dengan cara industri kreatif pada hari ini. Jadi kita perlu perkasakan di peringkat dalam negara dan luar negara. Dan sesuai dengan tadi Pesta Keamatan kan, kita melihat tentang industri pelancongan yang perlu kita bawa semula. Inilah masanya. Bahasa Melayu kita angkat industri kreatif untuk memasarkan di luar negara dengan kita punya warisan warisan tamadun, dan juga boleh meningkatkan bahasa ekonomi kita. Bahasa Melayu sebagai bahasa ekonomi yang perlu kita tekankan. Sofia.
Okey, doktor, mungkin kita melihat bahasa Melayu ini patut lebih dalam lagi. Ia melambangkan kewarganegaraan kita juga. Kita jangan menggunakan, kita cintakan bahasa semata-mata, tetapi ia sebahagian daripada diri kita. Dan doktor, persoalannya di sini, dalam zaman era moden ini, ramai sebenarnya yang, yalah, kita dilahirkan sebagai orang rakyat Malaysia, tetapi hakikatnya ramai anak-anak muda yang tidak mempunyai kebolehan untuk berbicara kadang-kadang bahasa Melayu asas sekalipun. Apakah pandangan doktor berkenaan ini dan bagaimana caranya kita memperbaiki situasi ini, doktor? Ya, bahasa Melayu sebenarnya bahasa ilmu, ya, bahasa yang sangat indah, dan dengan cara membaca juga, saya melihat membaca ini merupakan satu cara terbaik supaya ilmu tu dapat menjana konektif otak kita dengan psikologi bahasa kita, dengan komunikasi yang berkesan, maka mereka akan lebih memahami. Anak-anak muda kita, kadang-kadang saya melihatnya, saya pernah bertanya kepada sekumpulan pelajar, kenapa perlu belajar bahasa Melayu? Mereka tidak tahu kenapa. Katanya, saya tak pasti sebab kita tidak mengaitkan dengan ketamadun tadi, dengan sejarahnya tadi, dengan warisan. Apabila mereka tidak memahami kenapa perlunya bahasa Melayu, maka di situlah kekurangan yang perlu kita bawa semula, semua kita raikan semula. Dengan ada pesta buku pun pada 3 Jun ini, yang kita jangan lupa, kita ke sana bersama-sama. Kita boleh menyampaikan pemikiran yang besar, yang tinggi, yang menarik, dan melihat nilai-nilai murni. Dalam bahasa Melayu saya tekankan juga, nilai-nilai murni bahasa Melayu yang mempunyai pemikiran intelektual yang sangat tinggi, yang sangat indah sebagai yang bukan Melayu. Saya melihat bahasa Melayu satu bahasa yang sangat indah yang perlu kita pelopori bersama, telusuri bersama. Kita perlu bersama di sini. Kita jangan kabur lagi, kita kena cerahkan penglihatan, maju ke depan, jangan lihat kabus, tapi kita nak lihat pemandangan yang indah sekarang ni. Kita maju ke depan untuk terbaik untuk Malaysia sebagai Doktor, kami ni akan berbicara dengan Fetri Yahya ni. Dari sudut pandangan bahasa Melayu ni sangat indah. Doktor, ini ulang tahun ke-38 TV3, mungkin ada sedikit kata-kata puitis yang ingin dilontarkan dari doktor. Ya, saya ingin mengucapkan sekali lagi selamat ulang tahun TV3 yang ke-38. Sebenarnya TV3 mempunyai kelas yang tersendiri. Kelas tersendiri, orang kata wow factor tadi, gemilang, terbilang. Dan di sini kita mengharap TV3 juga bersama-sama dan keluarga Malaysia kita sama-sama memastikan bahawa agenda kita tercapai untuk rakyat. Untuk komuniti kita, itu yang perlu kita lihat, perpaduan itu kita perlu utamakan sebagai keluarga Malaysia. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Sama, doktor. Begitu kukuh dan mendalam sekali apa yang disampaikan oleh doktor. Kita harapkan ramai yang rasa tergeraklah untuk memperkasakan bahasa Melayu. Terima kasih Profesor Madya TS Dr. Jessica Ong Hai Liao, pakar psikologi bahasa Universiti Pertahanan Nasional dan Fellow Majlis Profesor Negara. Terima kasih, doktor.